Okey, secara ringkas kita boleh nyatakan bahawa sekiranya kita ada keadaan dan kita diminta untuk mengira untuk melukis graf tenaga, kita perlu melukis dua kali. Pertama kita melukis statik energi, kemudian kita teruskan dengan mengira kinetik energi. Okey, dan yang kita perlu faham bahawa untuk static energy bentuk grafnya akan menjadi seperti ini. Untuk kinetic energy ia akan berbentuk seperti ini, di mana di sini adalah energi dan di sini adalah Y, ini adalah energi, ini adalah Y. Tetapi kalau hasil tambah, hasil tambah kedua-dua, hasil tambah kedua-dua graf ini akan menghasilkan kat sini akan menghasilkan graf di mana ia akan berbentuk seperti ini. Okay, so boleh So yang ini saya harap pelajar dapat melukis dengan betul. Kerana soalan theoretical seperti ini selalunya saya akan tanyalah dalam test 1 ataupun final. Okay, dan seterusnya kita akan melihat, kita ingin melihat apakah makna graf ini. So normally kita akan dapat graf seperti ini. So pada paksi X dia adalah specific energy dan pada paksi Y adalah fluid depth ataupun nilai Y. So kita akan dapati bahawa apabila graf yang berbentuk lengkung ini, dia akan hanya mempunyai satu nilai maksimum iaitu pada kedudukan ini. Pada kedudukan ini ia akan ada nilai maksimum. Dan kita kata jika kita melihat beberapa nilai di sebelah kanan, contohnya pada garisan ini, kita dapati bahawa pada nilai ini, nilai energi di sini, kita akan mempunyai dua nilai Y. Satu di sini dan satu di sini. So jadi di sini untuk satu nilai maksimum di sini kita nyatakan sebagai critical depth. Kerana ia berlaku sekali sahaja. Dan untuk dua nilai di sini kita nyatakan sebagai alternate depth. Kerana satu nilai tenaga di sini akan berlaku pada dua tempat yang berbeza. So satu akan berlaku pada Y2, satu akan berlaku pada Y1. Dan pada critical depth di sini, pada critical depth di sini, critical depth, ia akan berlaku pada kedudukan Y critical atau kita nyatakan sebagai YC. Y critical. So pertama, kita harap pelajar dapat melukis graf dengan cantik. Kedua, pelajar dapat memahami bahawa wujudnya critical depth ataupun Y critical dan dalam masa yang sama wujud alternate depth. So alternate depth ni maksudnya dua lokasi yang memberi nilai tenaga yang sama. So ini pertama yang saya harap pelajar dapat faham hasil gabungan di antara dua tenaga tersebut. Kemudian apa yang perlu kita faham ialah ini. So yang ini yang paling mudah, the diagram applies for a given cross section and discharge. So as the depth of flow increase, the static energy increase and the kinetic energy decrease. So maksudnya bila kedalaman aliran tersebut bertambah, tentulah sudah pastinya static energy dan bertambah, tetapi kinetic energy akan berkurang. Kerana apa? Kita kata kedalaman dia bertambah dan menyebabkan ia bergerak perlahan. Dia berkaitan dengan kadar alih Q sama dengan AV. Jika A meningkat, velocity juga akan berkurangan. So, nombor 3, the total energy curve approaches the static energy curve for high depth and the kinetic energy curve for small depth. So, yang ini yang kita kata total energy, dia akan cover untuk kedalaman yang tinggi dan juga kedalaman yang rendah. The specific energy is minimum, E minimum for a particular depth. So this depth happen to be critical depth for which the Froude number equal to 1. So yang ini yang kita kata
data yang perlu kita faham. So jadi dia kata specific energy is minimum. So kat mana minimum? Kita kata so ini adalah nilai energi dan ini adalah nilai energi yang paling minimum boleh berlaku. Dan ia hanya berlaku sekali sahaja dan ketinggian ataupun kedalaman air yang menyebabkan critical depth berlaku adalah kita sebut sebagai YC. Okay. So pada keadaan tersebut, so kita beranggapan bahawa Froude number akan sama dengan 1. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat ingat. So E minimum, only energy value with a singular depth. So singular depth ni maksudnya hanya satu kedalaman sahaja yang akan memberikan apa nama tu Y critical. So depth less than the critical depth, kita panggil dia supercritical. Dan ia dikenali sebagai Froude number. Nilai Froude number dia mestilah lebih besar daripada lebih besar daripada 1. Jadi depth less than the critical depth. So maksudnya jika less daripada critical depth, jadi kedudukan sini contohnya Y1 di sini, kita dapati bahawa nilai Y1 di sini, okay, kedalaman airnya adalah rendah tetapi ia mempunyai tenaga yang tinggi di sini. Okey. So dan jika ini berlaku, so ini dikenali sebagai supercritical, iaitu supercritical flow dengan beranggapan bahawa Froude number lebih besar daripada 1. So jika depth greater than the critical depth, so kita panggil subcritical. So dalam keadaan subcritical, Froude number mestilah kurang daripada 1. So di mana subcritical berlaku? So adalah region di atas critical depth di sini. Kerana ketinggian ini adalah lebih tinggi daripada critical depth. Oleh itu kawasan ini adalah, walaupun tenaga dia sama, dia adalah dia tidak supercritical. Dia adalah subcritical flow. So apa beza subcritical, nombor Froude number kurang daripada 1, supercritical Froude number lebih daripada 1. So ini akan membawa kepada fenomena ataupun potensial untuk berlakunya hydraulic jump. So sekiranya Froude number lebih besar daripada 1, kita dapati bahawa kemungkinan untuk berlaku hydraulic jump ada. Tetapi jika Froude number kurang daripada 1, kita kata tidak akan berlaku hydraulic jump. So ideanya ialah, kalau kita lihat di sini, kita kata air tersebut cetek. Jadi bila cetek, kita kata tetapi mempunyai tenaga yang tinggi, oleh itu ada kemungkinan dia akan patah balik dan dia akan tenaga tersebut akan menyebabkan pertambahan kedalaman, ketinggian air. Oleh kerana pertambahan kedalaman itu dia tidak mengorek tanah, bukan tanah yang makin dalam, oleh itu dia akan meninggikan dirinya sendiri. So itu akan menjadi hydraulic jump. Okay, so itu yang dimaksudkan sebenarnya secara mudah berkenaan dengan energy curve yang kita buat. Okay, and then yang lain-lain kita boleh baca di sini sebagai, for all other energy value, there are two depth associated, one greater than the critical depth and one less than the critical depth. The two depth associated with the same energy values are referred to as alternate depth. Yang ini saya rasa para pelajar boleh faham. As discharge increase, the specific energy curve move to the upper right portion of the chart. So the upper right of the chart. So di sini. So maknanya selalunya kalau kadar air bertambah, dia akan menjadi subcritical. Maksudnya kedalaman dah bertambah, kadar air bertambah, so kita kata kemungkinan untuk dia tiba-tiba naik berombak, kita kata untuk menjadi hydraulic jump, dia hampir tiada. So ini yang pelajar perlu faham kenapa kita perlu melukis energy curve, dan kerana daripada energy curve tu kita boleh predict bilakah berlakunya, bukan bilakah, pada ketinggian manakah yang kita kata agak berbahaya untuk kita biarkan kerana berkemungkinan berlaku hydraulic jump.
Okay, lagi satu perkara yang kita kata mungkin kita boleh fokuskan di dalam graf ini ialah kita dapat lihat bahawa gradient di sini agak landai. Okay, berbanding dengan gradient di sini. So oleh itu maksudnya ialah sekiranya kedalaman air hanya berubah sedikit sahaja lagi, perbezaan tenaga adalah cukup besar. Berbanding dengan di sini, kita kata walaupun ia bertambah banyak, tetapi kita kata gradient tenaga tidak begitu tinggi. So jadi kita kata pertambahan tenaga itu kurang, itu sebab dia di dalam subcritical region. So tetapi di dalam supercritical region di bawah ini, kita kata hanya pengurangan ketinggian air menyebabkan boleh berlaku hydraulic jam dengan serta-merta. Okey. So kita pergi lihat beberapa perkara yang berkenaan dengan hydraulic jam di sini. Ini mungkin di luar silibus kita. Saya tidak berniat untuk bertanya tentang hydraulic jam ataupun curve ini dengan lebih lanjut sebenarnya, kerana ia banyak lagi basic idea yang perlu kita lalui. Cuma sekadar pengetahuan antaranya ialah, so andai kata kalau kadar air bertambah, so daripada Q jadi Q1, Q2, curve akan menjadi seperti ini. Okay, so yang ini di bawah ini adalah supercritical, yang di atas ni adalah subcritical. Okay, so ini cuma nak tunjuk relationship di antara kadar air. Okay, so yang ini kita kata antara beberapa contoh kajian ataupun kenapa dalam soalan tadi tu dia suruh kita mencari alternate depth dan sebagainya. Okay, saya rasa dalam, oh tak, yang ini masih lagi nota. Okay, tak apalah. So yang ini adalah dua equation, ni sekadar ulang balik aja ni. Ini adalah dua equation yang kita kena tahu. Selalunya kita akan menggunakan equation yang dibawa untuk melukis energi. Okay, so yang ini kita kata satu rumus untuk kita hint, idea untuk kita mengira di manakah letaknya minimum energy atau di manakah letaknya Y critical. Okay, kita tahu bahawa graf ini adalah graf curve dan kita kata berlaku E minimum pada puncak. So jadi bila pada puncak di sini, kalau kita buat tangent di sini, kedudukan tangent adalah kosong. So jadi apa yang dibuat oleh equation ini ialah dengan ada equation di sini, kita akan buat pembezaan. So kita buat dE dy sama dengan kosong. Kenapa kita tulis dE dy sama dengan kosong? Kerana kecerunan kosong selalunya kita boleh gunakan untuk mengira apakah titik maksimum sesuatu curve graph. So jadi kita buat dE dy sama dengan kosong. So kita dapat 1 tolak 2Q kuasa 2 per 2G kuasa 3. Oleh itu kita rearrange equation ini, maknanya equation yang sama dengan kosong ini, kita rearrange, kita boleh menulis YC. So YC ni di mana? YC ni adalah nilai Y di sini. Itu sebab kita ada punca kuasa 3 di sini. Okay, yang ini saya rasa pelajar boleh buat di rumah dan kita boleh mengatakan bahawa YC sama dengan Q kuasa 2 per G kuasa 1 per 3. Okay, dan kemudian kita kata kalau kita buat, kita boleh dapati bahawa E minimum sebenarnya akan berlaku pada 3 per 2 Y critical. So ini adalah anggapan yang paling mudah ataupun satu rumus yang paling mudah untuk penentuan nilai Y critical. Jadi maksudnya kalau kita tahu E minimum, so kita boleh immediately predict kedudukan Y critical sebagai 3 per 2 Y critical. Okay. So yang ini idea. Okay, so yang ini cuma nota berkaitan dengan hubungan di antara float number dan juga nilai yang ini. So oleh itu kita mengatakan bahawa sekiranya energi, spesifik energi lebih kecil daripada E minimum, oleh itu kita kata no solution exists. So apa yang dimaksudkan di sini ialah, so kita kata kalau tenaga itu berada di sini,
satu nilai tenaga yang kita ingin cari, yang kita ingin buat research atau sebagainya berada di sini, kita dapati bahawa tenaga ini kita kata tidak boleh didapati daripada sistem tersebut. Kerana apa? Ia tidak melalui graf yang kita ada. Itu yang dia dimaksudkan dengan no solution exists. So sekiranya tenaga tersebut lebih besar daripada minimum, maksudnya ini tenaga minimum dan graf tenaga tersebut sama atau lebih besar, maksudnya ia boleh berada di mana-mana curve tenaga tersebut. Okey, cuma diterangkan di sini kita kata, so sekiranya large depth dan dengan had laju kurang daripada had laju kritikal, so kita panggil dia subcritical, dan sekiranya ia small depth, kedalaman yang kecil dan had laju lebih besar daripada had laju kritikal, oleh itu kita panggil dia supercritical. Okey, so yang ini kita kata hanya berkenaan dengan wave atau sebagainya, saya tinggalkan kerana kita tidak menilai ataupun kita tidak melihat bagaimana wave pergerakan itu berlaku. Kita cuma silibus kita saya buat hanya setakat sampai kita kata prediction ataupun kita ingin mengira ketinggian air yang berlaku apabila apabila hydraulic jump berlaku. Okey, yang ini hanya nota sahaja. So maknanya saya cuma tunjuk jika ia berlaku di sini E minimum dan Y critical, dan kita ada supercritical region di bawah dan kita ada subcritical di bahagian atas. Okey, so sekarang ni kita kata kita cuba menjawab soalan. Okey, walaupun dah banyak theoretical, sebenarnya soalan ini theoretical ini berasal daripada soalan. Okey, soalannya adalah ini. Okey, maknanya a rectangular channel, kita ada 4 meter width, flow rate 12 meter cube per second and depth of flow is 2.5. Pertama, kita telah boleh mengira specific energy diagram dengan baik. Kemudian kita diminta untuk mengira apakah critical dan alternate depth. Okey, jadi kita cuba lihat pengiraan ini. Pengiraan ringkas yang kita buat, nilai specific discharge Q ini sama dengan 3 meter square per second. So jadi kita cuba menjawab soalan itu, jawapannya adalah di sini. Okey. So kita boleh mengira critical depth dengan menggunakan rumus ini. So rumus ini ada dinyatakan di dalam theoretical, iaitu ketika kita membuat pembezaan tersebut. So kita ada di sini. Okay, kita ada buat pembezaan. So kita tahu Y critical sama dengan Q square over G kuasa 1/3. Oleh itu, so kita menggunakan rumus tersebut, kita boleh mengira Q square over G kuasa 1/3. Kita masukkan nilai dan kita boleh dapat Y critical sama dengan 0.971 meter. Kemudian kita boleh mengira E minimum ataupun energy minimum, iaitu sama dengan 3/2 YC. Kita masukkan nilai Y critical 0.971 meter. Kita boleh dapat E minimum 1.457 meter. Okey, so kemudian kita kata mungkin kita akan tertanya-tanya kenapa energi di dalam unit meter. Perkara ini telah diterangkan di dalam fluid mekanik 1 sebenarnya, kerana kita beranggapan bahawa tenaga tersebut sekiranya kita gunakan untuk mengangkat air, tenaga tersebut boleh mengangkat air setinggi 1.457 meter. Itu sebenarnya, dia lebih kepada turus tenaga atau kita panggil energy head. Jadi saya harap pelajar dapat alert. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada kekeliruan. Pelajar kata energi sepatutnya joule, kenapa tak guna meter? Okay, kita kena faham bahawa kita membuat pengiraan dengan menggunakan Bernoulli equation, berasaskan Bernoulli equation. Oleh itu Bernoulli equation lebih kepada turus tenaga, kita panggil energy head. Kalau pelajar masih lagi ingat, kita belajar, kita namakan pressure head, velocity head dan kita panggil potential head. So itu yang sebenarnya yang berlaku. So untuk detail seperti itu saya tak terangkan di sini kerana by right sepatutnya pelajar telah memahami ketika belajar fluid mekanik 1 dan fluid mekanik 2.
Okey, sekarang selalunya apa yang berlaku ialah di dalam soalan seperti ini, pelajar akan diberikan satu nilai. Contohnya, diberi nilai 2.5 meter. So, selalunya pelajar akan diminta, okay, please analyse what happened for depth 2.5 meter. So, maksudnya pelajar kena analyse. Analisa di sini bermaksud pelajar kena tentukan sama ada kedalaman ini supercritical ke subcritical dan apakah kedalaman lain, alternate depth yang ada di dalam sistem tersebut. So, jadi contohnya kita diberi kedalaman 2.5 meter dan analisa yang macam mana kita boleh buat. So kita boleh tulis sebagai 2.5 meter kita dapatinya lebih besar daripada 0.971. Jadi yang ini saya rasa pelajar boleh imagine kalau kita ada graf seperti itu. Okay. Dan jika Y critical di sini adalah 0.971 dan 2.5 di sini berada di atas ataupun lebih besar daripada Y critical, tentulah ia di dalam region subcritical. So, jadi kita imagine, kita melukis di sini ada satu titik dan tentulah kita kata ada satu lagi nilai Y di sini. Kerana kita kata pada satu nilai energi di sini, ia boleh berlaku pada dua keadaan. So, jadi kita walaupun tidak disuruh di dalam soalan, maksud analisa di situ ialah kita kena tentukan sama ada dia subcritical atau supercritical dan kita kena provide, kita kena berikan apakah satu lagi ketinggian yang boleh menghasilkan energi yang sama. Jadi di dalam soalan ini diberi 2.5 tu berada di atas, oleh itu kita perlu mencari apakah satu lagi ketinggian untuk di bawah ini untuk supercritical condition. So jadi kita masukkan, kita kata now determining alternate depth, energy at 2.5. So maksudnya kita ada rumus energi di sini. So kita masukkan nilai 2.5, kita boleh mendapatkan nilai specific energy setinggi 2.57. Kemudian daripada ketinggian 2.57 ini, kita masukkan balik dalam E di sini. So kita ada 2.57 sama dengan Y campur 3 kuasa 2 over 2GY square. So kita ada 2G darab Y square. So di sini saya harap pelajar perlu berhati-hati. Okay, berhati-hati tu macam mana? Pelajar perlu faham apa yang pelajar ingin cari. Pelajar perlu mengira apakah nilai Y yang satu lagi di sini. Kerana ada pelajar menjawab soalan tu dia terpusing-pusing. Dia masukkan dekat sini betul 2.57, kemudian dia cakap okey, kita masukkan 2.57 di dalam E yang ini. Dan for sure dia dapat Y di sini adalah 2.5. So jawapan dia 2.5 juga. Memang betul Y 2.5 tu akan menghasilkan energi 2.57. Tetapi ia refer kepada satu titik sahaja. So pelajar kena faham dia kena mencari satu lagi nilai Y yang menghasilkan nilai E yang sama. So yang ini banyak berlaku. Okay. So jadi oleh kerana equation ini mungkin agak sukar, saya harap pelajar membiasakan diri dengan menggunakan trial and error. Di dalam trial and error ni kita kata sekiranya sebelum ini, sebelum PKP, pelajar dikehendaki try satu-satu. Maksudnya trial and error. Jadi idea dia ialah kita tahu bahawa point 2.5 ini berada di atas critical point. Oleh itu point yang satu lagi di sini kita kata mestilah kurang daripada 0.971. Jadi saya harap pelajar boleh meneka. Mungkin pelajar boleh bermula dengan 0.9, 0.96, 0.95, 94 and so on and so forth. Kerana itu ideanya. So tetap, dan sekiranya point tu dekat bawah, pelajar perlulah meneka dengan menggunakan nombor yang lebih besar daripada 0.971. Saya harap pelajar dapat faham kedudukan titik tersebut dan boleh predict point yang titik yang sesuai.
Okay, kerana apa nama tu, saya harap pelajar boleh imagine sama ada dia subcritical atau supercritical. Okay, tetapi di dalam musim PKP ini, jika soalan ini ditanya, saya benarkan pelajar untuk mengira dengan menggunakan Excel. Dengan syarat Excel tersebut awak snapshotkan, paste di atas Word dan PDF kan, compile sebagai jawapan and then hantar kepada saya untuk test 1, test 2 dan juga final nanti. Okey. So jadi kalau kita buat pengiraan, kita kata okey, total 2.57 ini berlaku pada ketika 0.467, memadai untuk kita mengatakan bahawa okey, alternate depth pada keadaan supercritical berlaku pada Y sama dengan 0.467 meter. So ini yang sebenarnya yang dikatakan kita buat analisis berkenaan dengan alternate depth. So maksudnya pelajar mampu untuk menulis ataupun menyatakan supercritical, subcritical dan sebagainya. So ini adalah antara satu idea untuk kita memahami supercritical dan subcritical. So kerana tidak semua keadaan seperti ini, tetapi ia satu comparison yang baik pada saya. So idenya ialah sekiranya kita ada air terjun seperti ini. So kita boleh katakanlah E critical di sini, E minimum di sini. Okay, kalau kita gariskan adalah satu titik di sini, di dalam air terjun. So apa yang dikatakan subcritical di atas ini, kita dapati bahawa yang paling mudah, kalau anda duduk di atas di sini, naik sampan ke apa, kita kata di dalam keadaan subcritical ni, kita kata kita boleh U-turn balik. Kita boleh, maksudnya boleh lawan balik aliran tersebut kerana energi tidak begitu kuat. Bukan tak begitu kuat, maksudnya arus ataupun dan sebagainya tidak begitu kuat lah. Maknanya kita boleh U-turn balik. Tetapi once kita melepasi satu keadaan, iaitu Y critical, kita dapati bahawa perubahan tenaga, maksudnya increment of energy di sini berlaku secara mendadak. Maksudnya di situ kita kata, kalau kita naik kayak, boat dan sebagainya, kita dah tak boleh U-turn lagi dan kita akan jatuh kepada waterfall di sini. Okey, itu adalah antara kita kata basic relation di antara graf energi yang kita dapat dengan real application. So tidak semua application kita boleh comparekan dengan energi inilah, tapi ini secara mudah untuk beginners di dalam mengetahui idea open flow channel.